Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada fiqh al-qulub, dan kita pada bab yang kedua di bawah tajuk sebab-sebab dan bentuk penyakit hati. Terakhir kita membahas antara sebab datangnya penyakit hati itu ialah kerana penglihatan yang tidak terkawal. Yang ni dalam buku dia pada muka surat yang ke-39. Cuma kita dah baca muka surat 39 tu, kita sambung pada muka surat yang ke-40, iaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Penulis hafizahullah ta'ala, dia datangkan satu hadis pada muka surat yang ke-40, iaitu hadis yang berbunyi kutiba ala bani adam nasibuhu minaz zina. Maksudnya, anak Adam itu dituliskan baginya bahagian daripada zina. Mudrikun dzalika la mahalah, dan dia akan terlibat dalam zina itu tanpa mustahil, maknanya pasti akan terjatuh. Hadis Nabi ni secara umum, semua sekali, termasuklah orang-orang yang kita nampak macam perwatakan dia baik, orang agama ke, orang lalai ke, orang biasa ke, semua kena. Termasuklah sekali para Nabi dan Rasul dalam ni. Tapi dia ada pengecualian lain lah. Okay. Cuma bila mana Nabi sebut kutiba ala bani Adam, anak Adam itu ada bahagian ataupun ada kemestian, iaitu pada zina ini. Okay. Zina ni, pertama kita kena tahu zina yang dimaksudkan sini bukanlah zina iaitu melakukan hubungan terlarang tu, tapi nak sebut pada kita bahawasanya keboleh upayaan untuk terjatuh dalam benda-benda yang dosa, benda-benda yang boleh beri kesan pada hati. Sebab perkataan zina itu bermaksud ialah benda yang melekakan, perhiasan yang menipu. Itu semua bahagian daripada zina. Okay. Fal-'ainani zinahuma an-nazar. Kata hadis tu, dalam hadis tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zina dua mata ialah dengan melihat. Zina bagi dua biji mata ini ialah dengan melihat secara tak terkawal. Melihat itu perlu. Kita ada mata, kita kena tengok lah. Cuma bila mana kita tengok pada benda-benda yang tak perlu, itu yang disebut dengan zina. Itulah perhiasan yang menipu kita. Wal udhunani zinahuma al-istima'. Dua telinga, zinanya ialah pada mendengar. Mendengar benda-benda yang tak perlu. Tambah sekarang musim-musim bila hari raya ni, ada benda-benda yang tak perlu kita dengar, tapi kita dengar. Ada orang tinggalkan kuliah kerana nak tengok ulasan-ulasan pada isu itu. Itu ialah bahagian daripada zina. Tapi dia bergerak sekali. Pertama mata pun tengok, kau tengoklah telefon dah. Yang kedua telinga. Padahal kita pun tahu sketsa-sketsa ni dia akan berubah. Kurang pada 5 tahun pun akan berubah juga. Okay. Ini benda yang kita kena sedar lah. Okay. Tak salah untuk kita involve, untuk kita contribute, tak ada masalah. Cuma kita jangan melampau. Kemudian dalam hadis tu Nabi sebut wal lisanu
zinahul kalam. Lidah itu zinanya ialah pada percakapan. Bila mana lidah ini lembut, Tuhan jadikan boleh menuturkan kata-kata dan fasih dalam menuturkan kata-kata. Zinanya ialah dalam banyak bercakap. Bila mana banyak bercakap, secara kaedah umumnya banyaklah kelentongnya. Itu kaedah umum. Sebab tu dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim ada sebut satu hadis yang menunjukkan indikator kayu ukur. Nak kata satu orang tu dia pendusta ataupun dia satu orang yang bercakap benar. Bahkan itu ialah hadis Nabi. Bila mana Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah satu orang tu sebagai seorang pendusta bila mana dia suka cerita apa benda yang dia dengar. Cerita semua. Sebab sikap suka cerita ini melazimkan suka menambah-nambah dalam cerita itu. Ini memang Nabi sebut. Nabi dah kata kafa bil mar'i kadhiban. Cukuplah satu orang itu dicop sebagai pendusta. Ini juga zina kepada lidah. Okay. Kemudian dalam hadis itu lagi sebut wal yadu zinaha al batshu. Zina bagi tangan ialah al batshu. Al batshu ni dia terjemah sini membentang. Tapi maksud yang lebih spesifik lagi, al batshu ni ialah bila mana tangan ni ada, kita mudah mencapai apa-apa. Hatta benda-benda haram kita tak peduli sangat. Harta awam pun kita ambil sebagai kegunaan peribadi. Ini al batshu. Warijlu zinahal khuta. Zina bagi kaki itu ialah banyak berjalan dan berjalan pada tempat-tempat yang tak perlu. Berjalan pada tempat-tempat yang tak beri manfaat. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati itu berkeinginan dan bercita-cita. Wa yusaddiqu dhalikal farju wa yukadzibuhu. Dan kemaluan manusia itu akan membenarkannya atau mendustakannya. Kerana keinginan hati yang liar, yang tak terkawal, menyebabkan kemaluan manusia pun tak terkawal. Ini antara benda yang disebut dalam hadis Nabi, nak sebut pada kita bahawasanya panca indera yang tidak diurus dengan elok akan menyebabkan satu orang tu pergi kepada benda yang buruk, iaitu hatinya sentiasa berangan-angan, sentiasa bercita-cita benda yang salah, benda yang menyalahi syariat. Bahkan dia akan pergi lebih dahsyat lagi, iaitu dia meletakkan kemaluannya pada tempat yang tak betul. Okay. Kita tengok apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dia letak lebih kurang 9 poin untuk hadis ini. Antara bencana pandangan yang berlebihan ialah, yang pertama, merupakan satu maksiat dan bercanggah dengan perintah Allah. Itu umum, kita pun tahu. Sedangkan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat kepada hamba Allah di dunia dan juga di akhirat yang lebih bermanfaat daripada mematuhi segala perintah Allah. Mana yang paling besar dan mustahak ialah mematuhi perintah Allah Azza wa Jal. Kenapa cerita tentang tak bolehnya kita ni terlalu banyak bercakap ataupun terlalu banyak memandang? Kerana ianya akan menyebabkan kita mudah terjatuh dalam larangan Tuhan. Yang kedua, muka surat 41, mencerai-beraikan hati dan menjauhkan daripada Allah. Hati akan jadi makin tak tetap, makin liar. Ia mewujudkan perasaan liar seseorang terhadap Tuhannya. Manakala menutup pandangan mewarisi perasaan jinak dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita baca dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala sebut tentang keperluan dan keutamaan untuk orang lelaki menjaga pandangannya. Sebab pandangan orang lelaki lebih mudah menghasilkan imajinasi yang liar berbanding pandangan orang perempuan. Orang perempuan bila mana dia pandang, nak pergi ke imajinasi yang liar itu kurang. Tapi orang lelaki, Tuhan jadikan tubuh badan manusia lelaki ni macam tu. Bila mana kita tengok sesuatu, kita capture sesuatu tu, kita nampak sesuatu, dia akan pergi ke otak bahagian belakang dan dia akan membuat bermacam-macam grafik dalam kepala dia.
Macam-macam benda yang dia boleh hasilkan. Sebab tu benda ni penting. Dalam Al-Quran dia sebut mustahak untuk menjaga pandangan, melemahkan pandangan kita daripada melihat benda-benda yang tak perlu. Sebab tu dalam hadis tadi kita tengok semua berkait. Antara sebab pandangan liar ialah selalu pergi tempat-tempat yang tak jelas. Ada orang dia suka berjalan, tapi berjalan tempat yang tak jelas. Berjalan di shopping mall yang kita tak boleh jamin semua orang dalam shopping mall tu akan tutup aurat, tak boleh jamin. Pergi tempat-tempat peranginan yang ramai orang pergi, yang semua jenis orang pergi, bukan orang Islam je pergi. Kadang-kadang orang Islam pun dah tak macam orang Islam bila mana pergi di setengah-setengah tempat peranginan. Tiba-tiba semua jadi asnaf, tak cukup baju semua. Sebelum pada pergi tu baju lebih, sampai dekat tempat peranginan semua kena isi borang zakat sebab duit tak cukup nak beli baju yang kain banyak sikit. Tuan-tuan faham tu apa saya nak sebut tu? Setengah-setengah tempat. Bila mana benda kita tengok, pandangan kita tengok seperti itu, maka dia akan melazimkan fikiran. Sebab tu ini dia panggil gangguan. Gangguan secara tidak langsung. Tidak akan berlaku masalah dalam masyarakat melainkan kita membuka benda-benda ini. Ini ialah benda yang tak dinafikan. Semua. Saya bukan fokus kepada perempuan saja, hatta lelaki pun. Sebab tu semalam kuliah saya ada sebut, bila mana Nabi ni dia pegang tangan Muaz waktu dia nak ajar kepada Muaz bin Jabal doa sebelum tahiyat, sebelum salam, habis tahiyat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waktu Nabi nak cerita tu, Nabi pegang tangan Muaz, Nabi kata wallahi inni la uhibbu, demi Allah aku mencintai kamu. Benda ni di negara kita, di dalam budaya kita, satu orang, Muaz tu lelaki, Nabi pun lelaki, pegang tangan sebut macam tu, dia bukan benda yang boleh diterima dalam masyarakat kita. Tuan-tuan pegang tangan kawan lelaki, lepas tu sebut aku menyayangi kamu, dia something di negara kita, di dalam budaya sekarang dia tak boleh buat benda tu. Okay. Jadi benda ni kena tengok kepada kesesuaian. Macam mana kita mengekspresikan rasa ikatan yang rapat satu orang kawan tu ataupun satu orang ni dengan orang yang lain. Cuma saya nak sebutnya ialah benda tu mustahak, tapi dengan suasana zaman yang penuh fitnah ni, benda-benda seperti ni tak boleh nak dibuat, tak boleh nak dilakukan. Sebab tu kita tengok rapatnya satu orang lelaki dengan lelaki ni selalu ada tohmahan-tohmahan yang tak jelas. Ada satu setengah-setengah orang dia suka pergi workout di gym. Benda ni dulu okey, tapi sekarang dia dah jadi satu indikator. Satu orang lelaki dulu kurus, sekarang badan dah ada bentuk sikit, suka pergi gym. Biasanya apa cok akan kena pada dia? Gay. Cok tu akan kena pada dia. Okay. Tak, saya bukan nak sebut yang tu. Saya nak sebutnya apa sebab boleh terjadinya suasana ini. Kerana kita yang membuka benda tu. Dulu kita kata orang perempuan ni dia tak boleh buka-buka sangat, dia tak boleh pakai pakaian yang ketat. Lelaki pun sama hakikatnya, terutamanya yang muda-muda, melazimi pakai t-shirt yang terlampau ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh badan. Dan memang lazimnya orang yang pergi gym ni dia tak nak dah pakai baju yang longgar-longgar, dia nak pakai baju yang bagi nampak shape badan dia. Memang mungkin dia tak terlibat dengan LGBT, tapi dia menyebabkan ada golongan yang rasa terganggu. Ada pihak yang tebal LGBT-nya kerana perbuatan itu. Tuan-tuan faham apa yang saya nak sebut? Ada yang bila mana dah pergi gym ni dia tak suka dah pakai baju yang lengan panjang ataupun baju t-shirt biasa. Dia jadi nak pergi pakai singlet banyak dah. Ini pun salah satu sebab. Pandangan, saya nak sebut pandangan itu. Sebab tu ada orang asalnya dia strict, dia jadi songsang kerana benda ni. Kerana benda ni. Benda ni orang tak nak cakap tak apa, tapi saya nak cakap. Ianya penting mustahak. Memang penawar bagi hati ni kita tak nak cakap gaya tua, gaya lama. Orang perempuan kena tutup aurat, semua kena jaga.
Sebab tu ada perbahasan para ulama tentang wara', menjaga maruah. Tak salah satu orang tu dia nak bersukan, dia nak jaga badan dia, tak salah. Tapi jangan menyebabkan dia ubah gaya hidup dia sehingga dia menjadi orang yang mudah buka tayang itu ini di media sosial, apa-apa semua. Ini ialah kita sedang membuka ruang-ruang penglihatan orang jadi liar. Hati orang tak seperti hati kita. Tak semua orang kuat. Sebab tu ini antara benda yang perlu diberi perhatian. Macam mana nak menjadikan hati tidak liar? Ianya ialah melazimi, menjaga kewarakan diri. Semua orang bertanggungjawab dalam bab ni. Sebab tu orang lelaki ke, orang perempuan ke, jangan pakai pakaian yang boleh menyebabkan pandangan orang lain jadi lain macam. Tak terkecuali. Dulu orang spesifikkan perempuan, sekarang tak. Lelaki dan perempuan semua sekali duduk dalam tu. Jadi ini benda penting, benda mustahak untuk menjadikan hati itu jinak. Sebab poin yang kedua ni, mencerai-beraikan hati. Masalah semakin banyak kerana benda-benda seperti ini. Okay. Yang ketiga, melemahkan iman dan mendukacitakannya. Manakala menutup pandangan menguatkan hati dan menggembirakannya. Memang hakikatnya pandangan yang liar menyebabkan hubungan dengan Tuhan kurang rasa seronok. Beribadah tak ada rasa kemanisan, rasa hambar, rasa terpaksa, terbeban. Okay. Yang keempat, membuatkan hati menjadi gelap. Apabila hati menjadi gelap, ia akan ditimpa berbagai-bagai bala dan keburukan dari segenap arah, seperti bid'ah, kesesatan, mengikut hawa nafsu, dan menjauhi daripada punca-punca yang boleh membawa kepada kebahagiaan. Ini umum. Antara sebab pandangan kena jaga, sebab ia akan menyebabkan kita teridea dengan idea-idea yang buruk. Sebab tu tengok filem, tengok drama yang mencontohkan benda buruk, filem yang mencontohkan benda buruk, memberi idea kepada sebahagian orang untuk meneruskan benda buruk. Semua yang bertanggungjawab kepada penghasilan drama dan filem itu pun bertanggungjawab di atas rosaknya umat ini, di atas rosaknya generasi ini. Jadi liar, jadi tak terkawal, jadi macam-macam masalah, bejat sosial dia, semua bertanggungjawab. Jangan menjadi orang yang mencetus kepada benda-benda yang buruk, meliarkan hati manusia. Yang kelima, mengeraskan hati dan menutup pintu ilmu pengetahuan. Bila mana hati keras, untuk bincang ilmu tidak ada bahagian lagi. Tak akan boleh, ilmu tak akan boleh berhimpun pada hati yang lalai. Ilmu ni paling-paling ringkas tazkirah, paling-paling tinggi ianya ialah pengajian, perbahasan. Tak akan boleh, sebab hati ni tak boleh nak serius, tak boleh nak fokus, sebab selalu minat kepada benda-benda, tengok benda-benda yang orang kata apa, yang cenderung dan selari dengan syahwat dia. Apalagi disebut situ, manakala menutup pandangan, membuka pintu ilmu pengetahuan dan memudahkan punca-punca untuk mendapatkan ilmu. Sebab tu kita tengok sebahagian tempat-tempat pengajian, terutamanya pengajian agama, mereka membuat fasa kurungan kepada sebahagian budak-budak yang belajar. Contoh, orang yang hafal Quran apa semua. Kerana apa? Kerana nak memberi fokus. Nak memberi fokus. Zaman Nabi mungkin benda ni tak berlaku, sebab suasana zaman pada waktu itu tidak sehebat sekarang. Bukan nak kata apa yang Nabi buat tu tak boleh menjadi contoh sepanjang zaman. Dia akan menjadi contoh. Cuma kita kena sedar realistiknya kehidupan. Ianya bukan mudah. Yang keenam, memudahkan syaitan memasuki hati. Syaitan akan menghiaskan gambaran wanita yang dilihat dan menjadikannya sebagai berhala yang sentiasa diingati oleh hati itu. Saya kena tambah poin ini. Lelaki dan perempuan, tuan-tuan tengoklah masalah sosial. Tak payah pergi negara lain, tengok yang negara kita. Ada orang songsang dalam keadaan sudah ada pasangan, isteri dan anak. Ada orang songsang macam tu. Inilah benda yang memang realiti berlaku. Saya rasa tak adil kalau sebut perempuan saja, kena sebut juga lelaki. Sebab kadang-kadang sebahagian orang lelaki ni di Instagram dia letak gambar dia
pakai baju ketat apa semua, itu pun boleh mengundang. Bukan perempuan yang tengok, lelaki lain yang tengok. Ini masalah sekarang. Dulu kalau tengok cerita main kayu tiga ni lawan jantina. Maknanya seorang lelaki yang sudah berkahwin, dia menjalinkan hubungan dengan perempuan luar. Itu masih normal, tapi teruk lah. Teruk juga tu. Tapi dia normal lagi. Fitrah dia masih lagi okey. Mental dia, emosi dia pada orang kata apa, keadaan yang elok. Yang ni ada sebahagian orang, dia dah suami orang, dia dah ada anak berderet apa semua, tapi dia ada minat pada lelaki. Ni saya cakap umum. Yang ni lagi bahaya berbanding yang kes kayu tiga tadi tu. Cuma saya kata dia punya, orang kata apa, dia punya bibit awal ni kerana dia melihat gambar-gambar lelaki tertentu sehingga menyebabkan dia rasa galau ataupun dia rasa liar hati dia, keinginan dia berubah. Tuan-tuan tengoklah, inilah realiti yang berlaku. Memang hakikatnya berlaku. Dia bukan benda yang saya buat cerita, bukan. Dia berlaku. Tak berlaku dalam family kita, berlaku dalam family orang. Tak berlaku di negeri kita, berlaku di negeri orang. Tapi memang benda tu real. Benda tu sedang meningkat. Cuma mungkin kita tak perasan. Okay. Yang ketujuh, menjerumuskan manusia ke lembah kelelayan dan mengikut hawa nafsu. Yang kelapan, membunuh atau sekurang-kurangnya mencederakan hati, tidak ubah bagaikan jerami yang terkena api. Jika tidak membakar kesemuanya, sekurang-kurangnya membakar sebahagiannya. Bila mana kita tengok mula-mula, mungkin kesannya tak berapa besar, tapi bila mana selalu tengok, dia akan menjadi mudah merebak. Dia akan pergi lagi, dia akan buka lagi, dia akan cari. Daripada terpandang, akhirnya pergi kepada mencari-cari. Daripada cari-cari, akhirnya pergi pada mengintip. Daripada mengintip, dia akan pergi pada pemerkosaan. Sebab dia nak tengok, dia akan pergi ke arah itu. Ini ialah, orang kata apa, laluan-laluan bila mana hati itu tidak terkawal dengan baik. Okay. Yang kesembilan, melenyapkan cahaya mata hati. Maknanya hati tidak berfungsi lagi sebagai tempat menerima hidayah, tetapi hati telah menjadi sebab orang tu makin parah, makin jauh dan makin liar. Okay. Selesai untuk pandangan yang berlebihan. Okay. Sekarang ni muka surat 42, pergaulan yang berlebihan. Yang ni pun satu benda yang memang boleh meliarkan hati, mengubah hati manusia. Kita tengok dulu apa dia sebut. Pergaulan yang berlebihan merupakan penyakit yang mengundang berbagai-bagai perkara keji kepada hati. Berapa banyak pergaulan dan interaksi yang berlebihan menghancurkan nikmat dan juga mencetuskan permusuhan. Pergaulan yang berlebihan mengundang penyesalan yang besar di dunia dan juga akhirat. Kesan yang ditimbulkan oleh pergaulan yang berlebihan memenuhkan hati dengan kotoran yang dilakukan oleh manusia, lalu menghitamkan dan menjadikannya bercerai-berai, gelisah, keluh kesah dan juga lemah. Dalam sejarah, Abu Talib tetap mempertahankan agama nenek moyangnya dan enggan menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad disebabkan terpengaruh dengan rakan-rakan yang buruk. Okay. Poin dia apa? Poin dia yang panjang-panjang tu ialah ada satu mentaliti, satu kaedah hidup, kita kena berkawan dengan semua orang. Kaedah ni fasid, buruk kaedah ni. Tuan-tuan jangan terpedaya kaedah ni. Manusia tak akan boleh menjaga hatinya untuk berkawan baik dengan semua orang dan tak terpengaruh dengan semua orang yang dia kenal. Pasti akan terpengaruh. Sebab tu zaman sekarang ni meminimumkan kawan bukan benda yang salah lagi. Dulu orang kata ni introvert punya orang, ni semua orang tak berkembang. Tak. Demi menjaga hati yang betul-betul tetap, lagi-lagi nak jaga hati di atas agama ni, kita terpaksa memilih untuk meminimumkan kawan. Bermesra dengan orang lain, berurusan dengan orang lain dengan cara mesra, itu cerita lain. Tapi nak jadikan kawan, maknanya cerita benda-benda yang censored pun kita cerita pada dia. Kita tak akan buat kaedah semua orang kita cerita. Tak. Kadang-kadang bergaul dengan secara tak terkawal ni memang boleh menyebabkan datangnya idea-idea buruk. Ini saya sebut secara umum. Ada orang, saya bukan nak cerita poligami salah, tapi ada orang dia berkawan dengan orang-orang yang suka poligami ataupun kawan-kawan yang suka cocok dia untuk poligami. Akhirnya dia berpoligami dalam keadaan dia tidak menguruskan dengan baik
hak isterinya yang pertama. Minta maaf kalau ada orang poligami lah ni. Saya bukan kata apa fokus pada tu. Saya nak sebutnya sebab saya ada jumpa dan tengok ada orang muda terpedaya dengan kawan-kawan yang suka cucuk, tercabar. Apa seorang? Kahwinlah dua. Ni beban atas belakang ni, beban tanggungjawab yang tidak tertunai dengan baik. Sanggup ke? Okey ke nak bawa depan Tuhan? Tak salah, poligami tu tak salah. Okay. Tapi ada orang telah berpoligami dalam keadaan dia tidak mampu kerana terpengaruh dengan cucukan kawan-kawan di kiri dan kanan, yang juga mereka tu pun belum selesai tanggungjawab dia orang. Ini benda. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah sebut dalam kitab Fiqh Aulawiyat daripada isu monogami dan poligami ni. Orang ramai tuduh dia anti poligami. Ulama yang mengikut cara hidup barat, orang tuduh dia dulu, almarhum. Tapi dia bawa tentang realistik, iaitu berapa ramai orang yang tidak mampu mengurus. Poinnya ialah kita kena sedar. Betul lah ada orang kata ni ramai perempuan yang tidak, orang kata apa, tidak terjaga hak-hak dia. Nak jaga, nak tolong orang perempuan tak semesti kahwin dengan dia. Anda boleh suruh isteri kita yang dah ada untuk salurkan bantuan pada dia. Tak perlu kahwin dengan dia. Kadang-kadang tertipu antara syahwat dengan nak tolong. Inilah realiti yang berlaku. Kadang-kadang dapat kawan-kawan yang merosakkan ni, dia akan menjerumuskan ke arah tu. Dia tak boleh nak beritahu benda prioriti. Orang yang suka puja dan puji melampau ni, suka jack lah istilah orang kita ni. Suka jack ni, perangai suka jack dan mulut manis ni ialah kawan yang tuan-tuan kena buang dalam tong sampah, pijak lagi kat atas. Ini ialah kawan yang merosakkan. Sangat bahaya, dia akan meliarkan kita. Inilah realiti. Sebab tu para ulama dahulu, para salaf, mereka sangat minimum dalam bergaul dengan orang, kerana bimbang, kerana benda ni. Tuan-tuan tengok Umar bin Abdul Aziz, dia tak ramai orang rapat melainkan seorang, Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ni ialah individu personaliti yang penting dalam mengekalkan kezuhudan dan ketakwaan Umar bin Abdul Aziz. Sebab Umar bin Abdul Aziz dia tak ambil pendirian, kawan dan bercerita pada semua orang. Ini ialah benda penting dan mustahak. Sebab tu kalau tengok isu pergaulan yang berlebihan ni, antara tokoh yang saya rasa sedap dan lumat bila mana dia bahas sebab ni ialah Dr. Abdul Aziz Sadhan. Hidup lagi di Arab Saudi sekarang. Dia ada tulis satu buku, Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Ma'alim maksudnya tips-tips untuk menuntut ilmu. Antara benda yang dia sebut ialah tentang pergaulan, dan juga banyak duduk melepak dengan kawan-kawan. Benda tu memang boleh divert kita ke arah yang salah. Sebab tu dia datangkan, penulis dia datangkan sini ayat daripada surah Furqan ayat 27 hingga ayat 29 ni, nak tunjuk pada kita bahawasanya cerita tentang kisah dua orang musyrikin Mekah, yang mana dia orang ni telah berkawan rapat. Cuma saya nak sebutnya, cerita ni saya tak nak cerita secara detail, cerita Uqbah bin Abi Mu'id dengan Umayyah bin Khalaf. Nanti kita akan cerita akan datang. Cuma nak katanya Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Furqan ni, iaitu pada ayat ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Itu ayat yang ke-28. Allah Ta'ala sebut ya wailata, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si dia ini menjadi sahabat karib. Ini ialah dialog Uqbah bin Abi Mu'id yang menyesal berkawan dengan Umayyah bin Khalaf yang telah ajar dia untuk ludah muka Nabi, sedangkan waktu tu Uqbah okey dah dengan Nabi. Tapi Uqbah ikut kawan dia. Uqbah ni ada riwayat mengatakan dia masuk Islam sekejap, lepas tu dia murtad. Tapi dia satu orang pemuda dan pemuka Quraisy, orang-orang yang ada nama tapi daripada kalangan orang muda bagi Quraisy. Dia berkawan rapat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni lah yang telah menarik dia semula ke neraka selepas dia dah dekat dengan Nabi. Bila mana Nabi tengok keadaan Uqbah bin Abi Mu'id ni, turun ayat ni. Allah Ta'ala beritahu inilah situasi sebenar.
Satu orang yang terpedaya dengan rakan. Biasanya yang terpedaya dengan rakan ni ialah golongan muda lah. Sebab Uqbah bin Abi Mu'ayth ni ialah orang yang masih muda lagi pada waktu tu. Maknanya sekitar 20-an, 30-an ke 40-an. Belum lagi orang yang berumur 50 ke atas, belum. Cuma nak katanya, biasanya yang akan jadi rosak kerana kawan-kawan ni ialah golongan muda dulu, bukan golongan yang berusia. Golongan berusia ni kadang-kadang dia boleh sustain kekuatan dia walaupun dia tak ramai kawan, dengan sebab pengalaman hidup yang banyak. Okay. Kita tengok beberapa poin yang dia letak situ. Ada 4 poin. Kita sebut mana yang sempat je lah. Okay. Pergaulan dengan masyarakat melibatkan 4 jenis, iaitu yang pertama, pergaulan yang diibaratkan sebagai makanan, bagaikan makanan yang tidak dapat dielakkan dalam sehari semalam. Setelah seorang melakukan pergaulan yang perlu, dia meninggalkannya. Kemudian apabila diperlukan semula, dia bergaul pula sehinggalah perkara tersebut berlaku secara terus menerus. Pergaulan dengan masyarakat ni perlu. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang Islam lah kelompok yang paling kuat associate dengan masyarakat. Sebab apa? Tuan-tuan boleh bayang, kita pagi-pagi salat subuh ni kena berjemaah. Bila salat subuh berjemaah, kita akan jumpa banyak muka. Dia macam ada satu ikatan hati, kesatuan. Okay. Secara umum, ni dia panggil bergaul secara umum. Nak cari kawan, nak cari kenalan, carilah di masjid. Bukan cari di tempat-tempat yang mengarut, bukan cari di majlis tertentu, di acara tertentu, bukan. Sebab tu Islam pagi-pagi sebelum buat apa-apa. Sebab biasanya orang salat subuh ni sebelum dia ambil breakfast pun, orang datang dulu. Sebelum buat apa-apa, sebelum makan apa, datang masjid, jumpa orang di sini, ikut orang. Nak kata benda tu penting, tapi carilah di tempat yang betul. Okay. Yang kedua, pergaulan yang diibaratkan bagaikan ubat kerana diperlukan di saat perlu sahaja. Selagi mana seseorang itu berada dalam keadaan sihat, dia tidak perlu bergaul dengan masyarakat. Bila mana dia ada problem, dia bergaul dengan masyarakat. Ni bukan ambil kesempatan, tapi nak jaga hak. Supaya bila mana terlalu rapat, kita ni payah nak berurusan pada benda-benda sensitif. Nak buat ni sangkut sebab takut dia terasa nak sebut itu ini, melainkan kita dah ada kejelasan. Sebab tu orang yang berkawan ni dia kena ada satu sikap, dia kena banyak transparent pada benda-benda yang dia tak puas hati, supaya dia tak jadi beban. Dia simpan ni, dia jadi beban. Dia kena bagi tahu. Aku rasa tak betul benda ni, bagi tahu. Dan benda tu kena declare daripada awal lagi. Okay. Poin yang ketiga, pergaulan yang diibaratkan bagaikan penyakit mengikut perbezaan martabat, jenis, kekuatan dan juga kelemahannya. Yang ini bergaul yang dah melalaikan, iaitu pergaulan-pergaulan yang melepak apa semua ni. Sebab tu dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi larang kita ni daripada bercakap ataupun bersembang lepas pada solat Isyak, sebab dia akan melahirkan pergaulan yang tidak sihat. Tapi itulah, hatta orang agama pun tidak kurang hebatnya terlibat dalam bab ni. Maknanya sepatutnya kita yang orang belajar agama ni lah yang paling kurang melepak malam. Tapi orang belajar agama lagi hebat melepak malam. Orang biasa sampai ke 12 dia bantai sampai pukul 3 pagi. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang jenis perangai macam tu. Ustaz pun tak boleh pakai dalam bab ni. Cuma nak kata inilah benda yang kita kena sedar. Saya sebut secara umum lah, hatta pengajaran pada diri sendiri. Kadang-kadang kita jumpa orang ni seronok sangat, sembang sampai nak dekat dengan subuh. Ini antara contoh-contoh yang buruk kepada masyarakat sekiranya dilakukan oleh orang agama. Okay. Yang keempat, pergaulan yang diibaratkan bagaikan menjerumuskan diri ke lembah kemusnahan dan kebinasaan. Pergaulan dengan orang yang seumpama tidak ubah bagaikan orang yang memakan racun. Jika ada penawar yang baik, mungkin dia akan sembuh, dan jika tidak, dia akan menjadi destinasi orang yang mengucapkan takziah kepada ahli keluarganya. Nak katanya, yang ni yang paling buruk lah. Dah tahu orang tu problem, masih lagi nak berkawan. Ni ada sebahagian orang pun macam ni juga. Dah tahu orang ni dari segi pengurusan problem, janji tak lekat, apa semua tak boleh pakai, masih lagi manis mulut, masih lagi okey nak berurusan dengan orang macam ni. Sehingga orang yang dah teruk perangai ni, dia rasa betul apa dia buat, dengan sebab ada lagi orang nak berkawan dengan dia. Sebab tu dalam agama ni dia ada juga konsep al-hajr, iaitu boikot kepada orang yang bermasalah ni. Walaupun dia taklah secara nasnya macam tu, tapi dia ada kapasiti tu ada. Sebab tu para ulama terdahulu bila mana dia tengok satu orang ni terlibat dengan benda-benda pelik, ajaran-ajaran pelik, duk promote ideologi pelik-pelik, memang dilakukan boikot kepada mereka.
nampak dia orang lalu jalan lain. Supaya apa? Supaya si pelaku itu tidak merasa tenang dan tak merasa betul. Kalau kita rapat dengan dia akan kata, aku tak ada apa, okey, dia kawan dengan aku, duduk minum air dengan dia pun okey je. Jadi dia rasa syok, dia rasa seronok apa yang dia buat tu, dia tak rasa salah. Okay. Jadi untuk kali yang akan datang kita akan bahas makanan yang berlebihan, muka surat 44 tu. Ini juga antara punca hati menjadi liar, iaitu makan benda secara tak terkawal. Okay. Kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.